Pencemaran bau loji rawatan air Sungai Semenyih berlaku lagi. Tindakan tegas jika syarikat kredit komuniti kenakan kadar faedah tinggi. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku. N5 22 Disember 2019 bersama saya Ismail Adnan dan seperti biasa lintas langsung negeri-negeri kita mulakan dengan RTM Sabah bersama Indonesia Dollars dan kemudian kita bersama Samsia Samsi di RTM Selangor dan dari RTM kita ke Sarawak bersama Abang Muasiri Abang Abdul Samad dan akhir sekali kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nisharah di RTM Perak. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Buat kali ketiga, loji rawatan air LRA Sungai Semenyih tercemar berikutan pihak tidak bertanggungjawab membuang sisa secara haram ke dalam lurang kumbahan indah Water Consortium IWK. Perbuatan itu dikenal pasti punca pencemaran bau sumber bekalan air ke loji tersebut. Susulan itu, LRA Sungai Semenyih terpaksa dihenti tugas malam dan menyebabkan gangguan kepada lebih 2 juta pengguna di sebahagian kawasan Hulu Langat, Sepang, Putrajaya, Petaling Jaya dan Kuala Langat. Susulan itu, IWK giat menjalankan kerja pembersihan dan penyejutan bahan yang disyaki sisa berjadual sejak jam 4 petang semalam dengan menggunakan 2 lori tangki berkapasiti 5 meter padu. Tapi saya menyeru orang awam, kalau you nampak ada apa-apa pelepasan secara haram ni, tolong ambil video atau gambar dan tolong maklumkan kepada kami sebab ini adalah kerjasama semua pihak. Saya merayulah. Manakala pihak Air Selangor pula telah menyediakan perkhidmatan lori tangki yang membawa bekalan air ke lokasi terjejas. Kita telah mulakan penghantaran kita semenjak pagi semalam. Selepas sahaja loji kita tutup, kita mulakan penghantaran daripada pukul 10. Dan pukul 6 petang semalam kita telah pun buka pusat khidmat setempat kita di 11 kawasan meliputi 4 wilayah. Terdahulu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dalam kenyataannya menyebut tindakan tegas bakal diambil terhadap pihak tidak bertanggungjawab yang mencemari sungai dan sistem bekalan air negara mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655. Tindakan tegas akan diambil terhadap syarikat kredit komuniti yang mengenakan faedah pinjaman lebih tinggi daripada garis panduan yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mengulas isu itu, Menterinya Zuraida Kamaluddin berkata perkara itu akan disiasat sekiranya ada aduan diterima. Baru ke belakang ni mungkin ada. Setakat ni bila saya di Parlimen belum ada kes yang dia begitu. So kalau betul ada, mereka harus ambil tindakan. Mereka kita akan siasat sendiri? Ya, sudah. Kita ada unit polis kita sendiri, led by Superintendent of Police. Pada April lalu, KPKT telah menjenamakan semula lebih 4,000 syarikat pemberi pinjam wang PPW menjadi kredit komuniti yang berdaftar dengan bahagian kawalan kredit komuniti KPKT. Ia menyediakan pinjaman dengan kadar faedah tidak lebih 12% setahun bagi pinjaman bercagar dan 19% setahun tanpa cagaran. Zuraidah ditemui selepas merasmikan pertandingan bola sepak Piala YB Zuraidah di Ampang, Selangor. Pada isu lain, Zuraidah berkata proses perobohan tapak kondominium Highland Towers akan dilakukan sebaik Majlis Tindakan Ekonomi Selangor memberi kelulusan dalam mesyuarat yang akan diadakan pada 8 Januari ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaluddin berkata perkara itu telah dibincangkan menerusi pertemuannya dengan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari Isnin lalu. 9 individu dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang atau geng Jackie sejak 3 tahun lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Kamaluddin Kamsun. Mengikut pertuduhan, Fung Yan Chin, Tai Bun Sun, Chong Jin Xiang, Wong Yok Moi, Gu Bun Kiong, Chang Sun Fah dan Wok Ten Kwang dituduh menjadi ahli geng Jackie antara 30 November 2017 hingga 28 November lalu. Turut dituduh seorang warga Bangladesh, Mat Jaidul Islam dan seorang lagi warga Thailand, Arnon Bonrut.
Kesemua mereka berusia antara 24 hingga 51 tahun dituduh mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan Akta 574. Hakim Kamarudin kemudian menetapkan 23 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ruhaiza Abdul Rahman dan Nadia Zulkifli. Manakala Goh Boon Kiong, Wong Teck Kwang dan Chang Sun Fah diwakili Peguam Abdul Rahim Jali dan Jihad Syahidah Nadia Zakaria. Sementara Wong Yok Moy diwakili Peguam Muhammad Ashram Zakaria. Seorang individu dipercayai mencabul seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun diburu. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, insiden berlaku dalam tandas sebuah surau di Sungai Petani Kedah 13 Disember lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda Superintendent Syamsuddin Mamat mengesahkan menerima laporan mengenai insiden berkenaan. Bapa mangsa telah membuat laporan polis pada 18 Disember lepas selepas menerima salinan rakaman CCTV berkaitan kejadian daripada ahli jawatan kuasa surau. Berdasarkan pemeriksaan awal, mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat berkaitan suspek diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Tidak sampai 24 jam melakukan jenayah curi, seorang pemuda awal 20-an berjaya ditahan pihak berkuasa. Kejadian berlaku di Masjid Al-Qadim, Kampung Kuah Langkawi pada 20 Disember lalu ketika jemaah sedang menunaikan solat maghrib. Ketua Polis Daerah Langkawi Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, suspek berjaya ditahan kira-kira pukul 12 tengah hari semalam selepas dilihat mencurigakan. Suspek berjaya dikesan setelah rakaman kamera litar tertutup selama 1 minit 40 saat berkaitan kejadian itu tular di media sosial. Suspek mengaku melakukan jenayah itu dan direman sehingga hari ini. Dalam pada itu, polis turut merampas sebuah beg tangan dipercayai ada kaitan dengan kes berkenaan. Selain itu, polis turut menerima laporan daripada seorang wanita berhubung kehilangan wang di dalam beg yang dibawanya ke masjid. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Sebanyak 96 buah kenderaan perkhidmatan awam KPA dikenakan tindakan dalam operasi khas KPA di Johor bermula sejak 15 Disember sehingga semalam. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor Razali Wagiman menjelaskan tindakan yang dikenakan itu melibatkan 137 kesalahan. Selain itu, sebanyak 145 notis turut dikeluarkan daripada 630 KPA yang diperiksa oleh kira-kira 120 anggota penguat kuasa. Antara kesalahan dikesan, tiada lesen kenderaan perdagangan, tiada lesen memandu serta lesen atau insurans kenderaan tamat tempoh. Kaedah penyamaran ke atas bas ekspres, bas NTT dan bas kilang yang dijalankan oleh anggota-anggota penguasa dengan menaiki bas berkenaan dan memerhati segala kesalahan yang dilakukan oleh pemandu bas. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media operasi khas KPA di Johor Bahru. Sepanjang tahun ini, JPJ Johor telah mengesan 1,035 kes melibatkan KPA dan hasilnya 1,096 notis telah dikeluarkan. Baiklah, seterusnya dalam perkembangan banjir di Kelantan. Berdasarkan aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sehingga jam 4 petang, 187 penduduk terjejas ditempatkan di 3 pusat penempatan sementara PPS di Pasir Mas yang terdiri daripada 72 keluarga. Sementara itu, penduduk terjejas banjir di Kelantan terus dibantu. Youth Power Club YPC, Kementerian Belia dan Sukan bekerjasama dengan Pertubuhan Anak Jati Kelantan terpanggil untuk membantu 55 keluarga terjejas di Kampung Lancang, Rantau Panjang. Antara sumbangan yang disampaikan adalah beras, minyak masak, gandum serta gula. Jadi kepada hak yang menyampaikan sumbangan kepada orang kampung sini kak mengucapkan terima kasih lah. Kerana ada simpati pada orang sini. Ahlu ke Batu West sebab orang sini sebab dia tak minum.
Jadi kalau boleh kak, kalau ada saluran itu bolehlah sampai ke orang sini. Sebab orang sini ni memang di tempat itu termenung. Kalau pun lain itu seboleh, kalau lain itu seminggu sini seboleh. Nak terima kasih banyak makcik. Sebab alhamdulillah sebab anak-anak mai timur jumpa makcik jauh tu okey. Wala syukur ya tak nak banding nah. Tuhan nak akan banding. Tuhan nak akan balas. Banjir ni yang kali yang keempat ni duduk lancar ni. Memang sukalah macam makan ni gapo untuk tubik si atasi pada luar lah. Jadi apabila orang masuk di batu yang macam ni sukalah duduk kapal lancar bila ada bantuan NGO datang. Bantuan harap berbesar hatilah pada penduduk kapal lancar ni. Pengerusi YPC Kebangsaan Rafiq Hakim Razali berkata usaha ini turut dibantu Angkatan Pertahanan Awam Pasir Mas serta Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Kita beri bantuan sumbangan daripada segi barang-barang makanan lah pada mereka semua. Jadi sedikit sebanyak bekalan makanan mereka dapat berterusan lah sebelum musim banjir. Dan kita difahamkan bahawa tempat ni merupakan antara yang terawal dan terakhir banjir. Maksudnya dia paling awal banjir dan paling akhir untuk surut lah. Mana penduduk sini tidak boleh keluar, tidak boleh keluar ke PPS yang berdekatan. Dan juga kampung ni pun akses dia agak jauh lah. Untuk sampai dan makanan tu saya rasa walaupun pihak NGO lain datang, tapi disebabkan bandar sini iaitu bandar Pasir Mas juga tempatnya sangat jauh. Jadi stok-stok makanan perlu hadir ke sini lah, perlu sampai ke sini. Kampung Lanjang yang berhampiran dengan Sungai Golok menyebabkan kawasan ini mudah dinaiki air. Banjir di kampung itu biasanya mengambil masa sehingga sebulan untuk surut disebabkan keadaan banjir termenung. Seterusnya perkembangan terkini banjir di Johor sehingga 4 petang tadi. 9 PPS masih aktif di Sugamat melibatkan 432 penduduk terjejas daripada 100 keluarga. Terdahulu sebagai persediaan berdepan gelombang banjir kedua, Kerajaan Negeri Johor memantau paras air empangan dan sungai di negeri itu. Esko Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan dan Utiliti Jimmy Puah Wisi berkata ia berikutan banjir sebelum ini yang menyebabkan paras air beberapa empangan melebihi paras normal. Kawasan tu dia tinggi, dia naik 3.5, dia naik 500 meter aja. Ada tempat macam kota tinggi, dia naik sampai 3 meter. Akan naik sampai 3 meter. Tapi sebab kota tinggi rendah, dia asal dia 2, dia naik 3, dia naik 1 meter. So, bila high tide datang, air tu dia tak boleh keluar sebab gravity. Sebab air laut lebih tinggi daripada paras bawah. So, air tu akan U-turn. Beliau ditemui di Kulai Johor. Tiada aduan berkaitan kenaikan harga barang diterima sepanjang musim banjir di Johor sejak 2 minggu lalu. Jelas Exco Negeri Dr. S. Ramakrishnan, stok barangan keperluan harian juga mencukupi terutama di 9 daerah terjejas banjir. Tidak ada lah, harga pun tidak ada begitu naik lah pada musim ini. Kali ini banjir tak begitu teruk lah. Jadi tidak ada banyak aduan dan juga kenaikan harga sebab bekalan kurang, tidak ada. Nasib baik. Beliau menyatakan demikian selepas majlis pelancaran skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2019 di Taman Mount Astin, Johor Bahru. Skim kawalan harga itu bermula hari ini sehingga 31 Disember nanti, melibatkan tambahan 3 barangan baru iaitu cili merah, ubi kentang dan kubis bulat import. Dianggarkan 200 pegawai penguat kuasa KPDN HEP Johor akan melakukan pemantauan di beberapa lokasi tumpuan awam. Hampir 2 tahun mengambil alih tampuk pemerintahan Melaka, Kerajaan Pakatan Harapan PH Negeri terus konsisten memacu kemajuan negeri itu melalui beberapa kejayaan yang dikecapi dan telah dirasai sendiri oleh rakyat. Kerajaan Negeri Melaka membuktikan hampir 70% manifesto yang dijanjikan ketika pilihan raya umum ke-14 PRU14 lalu telah berjaya ditunaikan, manakala selebihnya sedang diusahakan. Wartawan Nur Syafina Sari mengupas perkara berkenaan. Ketua Menterinya Aziz Zahari berkata, antara manifesto yang berjaya ditunaikan termasuklah pengurangan hutang kerajaan negeri hampir 10 juta ringgit, pembinaan lebih banyak skim rumah mampu dimiliki rakyat, pemacuan pembangunan ekonomi negeri dengan pembinaan pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi Klip yang dijangka membawa masuk banyak pelaburan luar,
serta pinjaman dan beasiswa yang disediakan kepada pelajar dan usahawan di negeri ini. Kerajaan negeri juga berjaya membawa masuk pelaburan asing dari China, Jepun, Eropah dan beberapa negara maju lain yang berimpak besar seterusnya memacu ekonomi negeri ke peringkat lebih tinggi. Adli berkata bagi memastikan semua rakyat berkongsi nikmat pembangunan serta memastikan golongan berpendapatan rendah dan sederhana berpeluang memiliki rumah sendiri, Kerajaan PH Melaka juga menetapkan dasar pembinaan 50% rumah mampu milik kepada pemaju perumahan untuk projek melebihi 3.2 hektar. Bukan itu sahaja, pembinaan dan naik taraf dua pelabuhan iaitu Pelabuhan Klip dan Pelabuhan Antarabangsa Tanjung Beruas kini giat berkembang dalam industri pemunggahan, ship-to-ship dan kontena. Sebenarnya kalau kita lihat memang Kuala Lumpur International Port ini projek ini dia tersekat kerana isu sempadan. Selagi sempadan tidak selesai, projek ini tidak boleh dilaksanakan dan dia tertangguh semenjak 2014. Tapi kejayaan kita dalam tempoh 1 tahun ini adalah kita berjaya menyelesaikan isu sempadan dengan Negeri Sembilan. Sempadan darat dan juga sempadan maritim. Kerana di Malaysia ini belum ada lagi mana-mana negeri yang boleh menyelesaikan sempadan maritim ini. Kita telah diberikan kebenaran untuk meneruskan pembangunan Kuala Lumpur International Port. Dan saya rasa ini adalah antara peluang besar Melaka untuk memacu kembali menjadi sebuah negeri pelabuhan pada masa yang akan datang. Beliau berkata, kejayaan berkenaan tidak termasuk inisiatif kerajaan negeri yang menyediakan perkhidmatan bas percuma bermula 20 Ogos tahun lalu dengan nilai peruntukan 1.3 juta ringgit bagi memudahkan pergerakan rakyat yang memerlukan di negeri ini. Manakala, pewujudan jawatan kuasa kompetisi, accountability dan ketulusan Melaka Melkat pula bagi melicin dan mempertingkatkan ketulusan dan kebertanggungjawaban kerajaan negeri. Melkat ini adalah tujuan kita adalah untuk mempertingkatkan ketulusan dan kebertanggungjawaban kerajaan negeri di samping kita tingkatkan kompetensi kita. Dan sebab itu kalau kita lihat di Melkat itu banyak penambahbaikan yang dapat kita buat. Dan kalau kita lihat jawatan kuasa Melkat itu bukan sahaja dari segi dari kerajaan, termasuk adun-adun dari bukan kerajaan pun kita libatkan sama. Sebab itu dalam Melkat itu sendiri, Ketua Menteri sendiri pun boleh disoal jawab dalam siasatan Melkat. Dari segi perniagaan bagi saya nampaklah orang kata kalau dulu kita kekangan pada GST kan. Hari ini kita beli barang pun GST dah tak ada, yang mana barang pun harga pun dah menarik macam saya peniaga dapat rasakan benda-benda macam tu kan. Itu yang kita rasa selesa sebagai rakyat kan. Orang kampung dapat manfaat dan tempat ni pun maju. Jadi gembira, seronok. Jadi benda ni bagus untuk masa akan datang. Pandangan saya Liga Melaka sekarang baguslah. Raja yang baru ini dia usaha, dia buat demi kerja. Ini baru 2 tahun mah. So kita harap lagi dia orang kerja kuat, mungkin ada kebaruan lagi ya. Kita tunggulah. Segala kejayaan yang dikecapi hari ini membuktikan kerajaan PH Melaka telah berjaya memenuhi impian rakyatnya untuk kesinambungan pembangunan yang lebih bermanfaat dalam mempertingkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat. Noisyah Finasari, RTM. Bila seterusnya, peralihan siaran televisyen daripada analog kepada digital menarik perhatian rakyat. Ia memperlihatkan komitmen tinggi kerajaan terutama Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam meningkatkan lagi kualiti penyiaran negara. Wartawan Zera Zamri memperincikannya. 5 Mac lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Sindio mengumumkan peralihan siaran ke digital dijangka dilaksanakan suku kedua tahun ini. Saya harap bahawa dalam bulan depan ataupun kalau tidak sejauh-jauhnya pertengahan tahun ini kita boleh mengumumkan bahawa kita ini akan terus ke era digital. Itulah satu perkara yang saya telah pun berbincang dengan menteri-menteri lain di kawasan-kawasan negara-negara serantau kita dan juga di peringkat ASEAN. Peralihan rintis dilakukan secara berperingkat mengikut wilayah bermula 19 Ogos hingga 30 September. Malaysia merupakan negara ketiga ASEAN berbuat demikian selepas Brunei dan Singapura.
sebenarnya kita ada syarikat yang bertanggungjawab untuk keluarkan, ini berkenaan dengan soalan kedua. Ini adalah tanggungjawab berkenaan pengeluaran dekoder oleh syarikat tersebut, iaitu My Freeview. Mereka telah pun mengadakan perbincangan dan kebanyakan daripada dekoder ini dikeluarkan secara percuma. Mereka ini memberikan ada senarai nama dan sebagainya, dan kita ikut siapa yang sebenarnya penerima dan sebagainya. Melaluinya, orang ramai berpeluang menikmati siaran digital My Freeview secara percuma. Setakat 15 Mei lalu, 2 juta dekoder diagih MyTV kepada penerima bantuan sara hidup. Langkawi dipilih menjadi kawasan rintis permulaan peralihan siaran TV dan dilaksana bermula 21 Julai lalu. Peralihan siaran di Sabah dan Sarawak 31 Oktober lalu menandakan siaran TV digital dapat dinikmati di seluruh negara. Ketua Jabatan Platform Penciptaan Digital dan Pengedaran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Azlina Muhammad Yusof mengesahkan teknologi televisyen terestrial digital My Freeview menggunakan jumlah frekuensi jauh lebih rendah berbanding siaran TV analog. Ini kerana teknologi digital mampu menyiarkan sehingga 13 saluran TV berdefinasi standard melalui jalur frekuensi sama. Pada masa hadapan, pengguna boleh menghasilkan aplikasi interaktif dalam platform dan menjalankan perniagaan dalam talian. Ia mempunyai pelbagai manfaat yang harus dinikmati oleh rakyat jelata, ya. Jadi seharusnya rakyat tidak perlu mengambil mudah perkara ini dan perlu merebut peluang ini untuk beralih kepada siaran TV digital di mana rakyat boleh menikmati seperti yang kita katakan tadi pelbagai saluran TV dan radio serta aplikasi-aplikasi baru yang akan diperkenalkan pada masa hadapan. Lebih 100 negara di seluruh dunia telah melaksana pendigitalan siaran termasuk Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun. Sudah tentu peralihan ini membuka peluang lebih besar terutama bagi industri kreatif, karyawan dan seniman negara untuk menghasilkan kandungan berkualiti. Pendigitalan juga menjadi suntikan baru kepada pemain industri penyiaran dalam mencorak dan mengukir wajah baharu media massa. Sarah Zamri, RTM. Baik, bertemu kembali. Bagi perkembangan banjir di Sabah, kita terus saja bersama Inisha Doles di Kota Kinabalu. Silakan Inisha. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Beaufort dan Membakut. Beberapa penduduk kini dibenarkan kembali ke rumah masing-masing berikutan keadaan banjir yang semakin pulih. Bagaimanapun, setakat pukul 2 petang tadi, seramai 141 penduduk melibatkan 51 keluarga dari 3 kampung masih berada di pusat pemindahan bencana di Dewan Selagong Beaufort. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Beaufort, 139 orang adalah dari 2 kampung di Beaufort, melibatkan Kampung Swasa dan Kampung Lago, manakala 2 penduduk dari Kampung Dungau Membakut. Sementara itu, penduduk terjejas banjir dari 9 kampung di Beaufort telah dibenarkan kembali ke rumah masing-masing setelah dipastikan keadaan selamat untuk mereka. Bagaimanapun, penduduk kampung diingatkan agar berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan sentiasa mematuhi peraturan pihak berkuasa bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Polis akan bekerjasama dengan pihak kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom bagi melengkapkan siasatan berhubung kejadian tembak ke atas bot penguat kuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di perairan Semporna Jumaat lepas. Kerjasama itu bagi mendapatkan maklumat berkaitan suspek yang terlibat dalam kejadian pukul 3.40 petang tersebut. Ketua Polis Daerah Semporna Superintenden Sabarudin Rahmat dalam satu kenyataan di Semporna berkata, polis menjalankan siasatan di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana tembakan itu boleh menyebabkan kemalangan jiwa kepada pasukan kastam. Dalam kejadian tersebut, bot penguatkuasa JKDM yang sedang menjalankan operasi risikan penyeludupan minyak di perairan itu ditembak oleh 7 suspek dikenal pasti sebagai penyeludup.
Kumpulan penyelundup berkenaan kemudian meloloskan diri dengan memasuki perairan Filipina. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menyarankan Taman-Taman Sabah TTS menerapkan sistem penyampaian digital dalam setiap perkhidmatannya termasuk tempahan secara dalam talian atau e-booking dan e-permit. Sistem penyampaian digital seumpama itu diyakini dapat memudahkan sekaligus mempercepatkan lagi semua urusan perkhidmatan agensi tersebut. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu, saranan itu juga seiring dengan langkah kementerian ke arah pendigitalan dan inovasi pada tahun 2020. Ia bagi memperbaharui seterusnya menambah baik sistem sedia ada menerusi cetusan idea kreatif yang berupaya meningkatkan lagi nilai tambah perkhidmatan awam. Katanya persiapan diri dan menambah pengetahuan selaras dengan kemajuan yang amat pantas dalam era ini selain perlu berfikir kritis semasa melaksanakan tugas agar semua amanah yang diberikan dapat diselesaikan secara kreatif dan inovatif. Beliau berucap sempena Majlis Malam Apresiasi Taman-Taman Sabah di Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Asapal P. Alian. Seramai 34 pesara TTS 2018 dan 2019 diraikan dalam majlis ini sebagai tanda penghargaan serta mengiktiraf sumbangan dan komitmen diberikan sepanjang bertugas dalam perkhidmatan awam negeri. Lebih ramai pihak berkemampuan disaran tampil membantu mereka yang kurang bernasib baik khususnya anak-anak yatim piatu dan golongan asnaf di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata usaha itu bukan sahaja membawa keceriaan dan meringankan beban golongan berkenaan, malah berupaya melahirkan masyarakat prihatin dan saling tolong-menolong tanpa mengira bangsa dan agama. Menurut Datuk Jaujan, amalan mulia berkongsi rezeki tersebut sekaligus mewujudkan semangat persaudaraan rakyat di negeri ini. Beliau berucap sempena majlis makan malam amal sejuta kasih bersama anak-anak yatim piatu dan golongan asnaf di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, George Hugh Vunzin. Datuk Jaujan turut memuji program yang dianjurkan oleh Kelab Setia Sabah ini dan berharap terus dilaksana demi impaknya kepada golongan memerlukan. Terdahulu ketika berucap, pengerusi Kelab Belia Sabah Sabrina Yahya memberitahu pihaknya komited melaksana pelbagai program kemasyarakatan untuk manfaat golongan memerlukan. Lebih 50 anak yatim piatu dan asnaf sekitar Sandakan diraikan dalam majlis tersebut yang diserikan dengan persembahan tarian dan nyanyian artis tempatan. Berat hati meninggalkan ibu bapa dan dua kakaknya yang dikebumikan di Christchurch. Nur Arifah Bahia, 11 tahun, anak bongsu daripada 4 sekeluarga yang maut dalam kemalangan di Kaikoura, New Zealand pada 8 Disember lepas, berkeras untuk tinggal di New Zealand. Bagaimanapun, Nur Arifah yang dipujuk oleh ahli keluarga Allahyarham untuk pulang ke Kota Kinabalu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi. Nur Arifah ditemani beberapa ahli keluarga termasuk abang sulung Allahyarham Haji Osman Abdul Hamid. Ketika ditemui media di KKIA, Haji Osman memberitahu Nur Arifah kini beransur pulih namun masih memerlukan rawatan di Hospital Gleneagles Kota Kinabalu akibat kecederaan patah kaki kanan. Sometimes dia trauma, dia tanya di mana mama dia. Yang hari ini, yang kemarin dia tidak mau balik. Memang saya balik jauh dari mama saya. Saya mau tinggal sini. Beliau juga berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Sabah, khususnya Kementerian Luar melalui Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke New Zealand yang banyak membantu sepanjang proses pengurusan di New Zealand. Haji Osman turut terharu dengan keprihatinan rakyat New Zealand di Christchurch dan Wellington yang menghulurkan bantuan tanpa memilih agama dan bangsa hinggakan hampir 300 warganya menghadiri pengebumian 4 sekeluarga yang maut dalam kemalangan berkenaan. Dalam nahas tersebut, portal New Zealand melaporkan kemalangan membabitkan kereta dan truk itu mengorbankan Dr. Rumihati bersama keluarganya yang pergi ke New Zealand pada 2 Disember lalu untuk bercuti. Lebih 700 peserta menyertai larian Kionsom yang julung kali diadakan bagi membantu mempromosi pusat pelancongan air terjun Kionsom Inanam di Kota Kinabalu. Penganjuran larian itu antara lain bertujuan menggalakkan penduduk setempat mengamalkan gaya hidup sihat.
Menurut pengurusi penganjur larian Kionsom tersebut, Rahmat Ali Muhammad Husin, pihaknya memilih trek larian berkenaan kerana ia sesuatu yang agak mencabar selain mendedahkan peserta dengan keindahan semula jadi air terjun Kionsom. Larian ini juga mendapat sambutan yang menggalakkan termasuk peserta dari luar negara. Katanya sebahagian daripada hasil yuran penyertaan akan disumbangkan kepada pusat pelancongan air terjun Kionsom untuk tujuan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar di kawasan ini. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan pemimpin pembangunan masyarakat Inanam, Abdul Latif Mopuas. Larian ini anjuran bersama Persatuan Drama King dengan pejabat ahli Dewan Undangan Negeri Inanam dan Pusat Pelancongan Air Terjun Kionsom. Rahmat Ali berkata pihaknya turut bercadang untuk mengadakan larian seumpama pada Mac tahun depan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Ismail Adnan di Angkasa. Persilakan Ismail. Baik, terima kasih Anisha untuk perkembangan dari RTM Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke RTM Selangor bersama Samsia Samsi untuk perkembangan yang akan dibawakan. Silakan Sam. Terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula 1 Disember lalu hingga 31 Disember ini, Lembaga Zakat Selangor LZX mula beroperasi selama 7 hari seminggu di 27 cawangan seluruh negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saipul Yazan Mat Yusof berharap pembayar zakat menyegerakan urusan berzakat dan tidak menunggu di saat akhir bagi mengelak kesesakan di cawangan LZS atau terlepas pandang kewajipan tersebut. Tambahnya, selain ke cawangan LZS, kaedah paling mudah adalah menerusi dalam talian di www.zakatselangor.com.my. Jadi gunakan kesempatan apabila kita buka 7 hari seminggu ni untuk bersama-sama ke cawangan-cawangan kita dalam kita melaksanakan kewajipan zakat, dan ini kemudahan-kemudahan yang kita sediakan untuk semua pembayar-pembayar zakat dan juga penerima-penerima zakat. Kita juga pada tahun ini kita menggalakkan pembayar-pembayar zakat dan juga penerima-penerima zakat menggunakan sistem online yang kita ada. LZS juga menyediakan perkhidmatan Zakat on Wheels yang akan berada di tempat tumpuan umum seperti pasar raya dan pusat membeli belah dan sebagainya, di samping 15 institusi perbankan serta kaunter pejabat pos di seluruh Selangor. Saipul Yazan ditemui di Shah Alam. Kabinet telah mencapai kata sepakat untuk menaik taraf Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ kepada status bandaraya. Menurut Yang di-Pertuanya Noraini Roslan, perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, menerusi surat kelulusan naik taraf MPSJ. Kita menunggu kepada pewartaan dan pengisytiharan sebelum kita boleh memakai nama tersebutlah. Yang ini merupakan prosedur biasa. Walau bagaimanapun dari segi kelulusan kabinet, kita telah mendapat, kerajaan negeri telah mendapat surat rasmi daripada pihak kementerian. Jadi usaha semua warga MPSJ dan juga macam inilah rakan-rakan sinergi dan juga penduduk untuk meningkatkan taraf perbandaran kepada bandaraya ini sangat saya hargai dan ucapkan berbanyak terima kasih. Ia adalah PBT ketiga di Selangor dinaik taraf kepada status bandaraya. Beliau menyatakan demikian pada program Santai Bowling MPSJ bersama Rakan Media 2019 di Sunway Pyramid. Lebih ramai usahawan makanan dan minuman disasar mendapatkan geran Dana Usahawan Mikro Selangor untuk penggunaan teknologi Ritot pada tahun hadapan. Menurut Esko Negeri Rozia Ismail, peluang itu perlu digunakan sebaiknya untuk usahawan menambah pendapatan, seterusnya menjadi pemangkin kejayaan kepada usahawan lain. Ritot atau teknologi pembungkusan makanan itu membenarkan pensterilan pelbagai jenis makanan dan minuman dengan mengekalkan nutrisi, rasa serta kualiti produk. Saya telah mulakan sebenarnya. Masa kita ada satu program bawah Kerajaan Selangor iaitu Dana Usahawan Mikro, di mana kita memberi peralatan untuk membantu pihak yang berniaga ini untuk mendapatkan peralatan-peralatan yang sesuai dengan perniagaan lah. Jadi pada awalnya saya tengok kebanyakannya minta biasa je untuk mixer, oven, freezer dan sebagainya. Dan sekarang saya telah pun kita panggil usahawan ini, kita kata kita nak bantu dia tapi kita nak dia pergi kepada
teknologi baru. So dah mulakan pun, dan ada, tak silap saya, ada 3 usahawan yang telah pun mulakan pembelian mesin restore yang harganya tidak melebihi RM30,000 lah. Tambahnya, selain memiliki ketahanan sehingga 130 darjah Celsius, teknologi itu juga membolehkan makanan disimpan lebih lama antara 18 hingga 24 bulan. Beliau berkata demikian pada seminar pembangunan usahawan makanan dan minuman pembangunan produk melalui teknologi retort di Pusat Konvensyen Shah Alam. Teknologi itu juga memperkenalkan konsep pek mudah, lebih ringan dan tahan lama. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sam untuk pengerusian berita dari RTM Selangor. Baik, seterusnya, setiap kali tiba musim tengkujuh, ramai pengusaha keropok keping di Pantai Timur mengeluh kerana berdepan masalah cuaca sehingga menjejaskan pendapatan mereka. Bagaimanapun, selepas ini mereka boleh menarik nafas lega apabila sekumpulan penyelidik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZA Dungun berjaya mencipta mesin pengering keropok keping. Inovasi terbaru hasil kerja keras 10 penyelidik dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik mempunyai kelebihan dari aspek penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Menurut Ketua Penyelidiknya Muhammad Syukri Muhammad Ghazali, mesin ini beroperasi menggunakan bekalan kuasa 240 volt dengan sistem pengudaraan dan mempunyai kelebihan mampu menghentikan bekalan kuasa apabila suhunya sudah mencapai 70 darjah Celsius. Mesin yang berkapasiti 12 rak ini berkeupayaan mengeringkan 60 kg kepingan keropok dengan jangkauan masa antara 4 hingga 5 jam. Lebih mengagumkan, hasil inovasi pensyarah PSMZA ini, operasi keseluruhan mesin tersebut dipantau menerusi telefon pintar menggunakan teknologi Internet of Things IoT. Kalau ikut cabaran tu, dia bila sebut IoT ni dia kena ada 2 connection, di kilang dan pada phone. So pada kilang tu memang dah settle masalah, memang kilang ada internet yang sangat kuat. So kami hanya cipta satu aplikasi telefon untuk digunakan mengawal dan monitor status mesin tu. So alhamdulillah berjaya. Ya. Jadi luasan ni satu apa dia panggil satu hasil pada manfaat tim lah yang betul. Hasil daripada manfaat 10 penyelidik Jabatan Kejuruteraan Elektrik PSMZA. Projek perintis sempena IR 4.0 ini memberi impak besar kepada pengusaha keropok untuk meningkatkan pengeluaran dan pendapatan mereka tidak kira masa. Salah seorang penerima mesin ini, Suzy Nur Salah Saleh, menceburi bidang perusahaan keropok keping ini sepenuh masa. Beliau yang juga graduan matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM amat mengalu-alukan penciptaan mesin sedemikian. Sebelum ni kita orang tak boleh nak production, tapi sekarang ni alhamdulillah dengan mesin ni kita boleh teruskan buat production. Tapi kiranya macam kena ada ikan lah. Sekarang ni ikan payah juga kan. Musim tengkujuh kan. Sebelum ni parents tahun 2007 lagi dia start business. Tapi sekarang dah uzur kan. So saya take over. Kita sudah buat penyerahan beberapa projek PPRN. Alhamdulillah kita dapat menjayakan projek kita mengikut masa yang ditetapkan. Pihak Kementerian Pendidikan menerusi program merevolusikan industri IR 4.0 menyalurkan peruntukan bagi membiayai projek ini. Pihak industri juga turut menyumbang dana bagi melengkapkan inovasi terbaru ini. Baiklah, seterusnya kita bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sarawak digesa untuk meminda Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999 kepada yang lebih menepati kehendak semasa dengan menggubal Ordinan Selaras Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang diguna pakai sejak 2017. Menurut ahli Dewan Negara, Senator Alan Ling Si Keong, ordinan sedia ada dilihat terlalu lama dan perlu dikemas kini.
Senator Allen berkata ia bertujuan untuk menyeragamkan seperti yang dilaksanakan di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan dalam aspek perlindungan haiwan. Justru beliau berharap usul untuk menggubal ordinan berkenaan dapat dibawa ke persidangan Dewan Undangan Negeri akan datang. Untuk membuat sesuatu pengubalan dari segi ordinan, ia perlu dibawa oleh menteri yang berkenaan. Ia perlu melalui Kementerian Negeri. Saya difahamkan Kementerian Pertanian Negeri lah yang akan membawa pengubalan ini. Saya harap mereka akan membawa lah supaya kita dapat seranggamkan dari segi usaha. Dan kita telah lihat ada kes penderitaan haiwan yang dituduh mahkamah. Beliau menjelaskan pada tahun 2018, sebanyak 662 kes penderaan haiwan telah dilaporkan dan diambil tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan Akta Kebajikan Haiwan 2015. Senator Allen yang juga Setiausaha Pakatan Harapan Sarawak berkata demikian kepada pemberita pada program Kids Bazaar and Animal Awareness Event 2.0 di Miri. Katanya usaha pihak swasta seperti Pusat Tuition Intelek dipuji kerana aktiviti yang diadakan menerapkan elemen-elemen kebajikan haiwan kepada golongan murid dan pelajar di peringkat sekolah. Kanak-kanak berjaya belajar teknik pengiraan untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajar dalam pendidikan moral, mempraktikkan teknik kemahiran bertutur dan juga menghasilkan biskut dan kek yang lazat. Sebanyak RM6,220 berjaya diperolehi pada program Kids Bazaar berkenaan yang akan turut disalurkan kepada Pusat Pembelaan Haiwan Tempatan iaitu Animals Hope Miri. Pupuk semangat perpaduan merupakan tanggungjawab yang perlu digalas bersama tidak kira kaum dan agama dalam memastikan kemakmuran negara yang berterusan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun berkata perpaduan yang wujud di negara ini perlu dipelihara agar semangat cinta akan negara terus tersemat dalam jiwa setiap masyarakat. Dr. Ting Tiong Chun berkata kebanyakan negara di seluruh dunia menghadapi perpecahan serta konflik antara kaum dan agama dan secara beransur-ansur mencetuskan peperangan. Justru katanya semua lapisan masyarakat harus bersedia untuk mempertahankan perpaduan sedia ada terutama daripada sebarang unsur-unsur yang cuba mengganggu-gugat keharmonian kaum di negara ini. Dr. Ting berkata demikian pada majlis sambutan perayaan pra-Christmas kawasan Rukun Tetangga KRT Pujut Utara 2019 di Miri. Beliau juga yakin negara akan terus berkembang dalam kemakmuran yang dikecapi apabila setiap masyarakat mempunyai semangat cintakan negara. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan akan berusaha untuk membantu rakyat di akar umbi dalam memastikan setiap denyut nadi masyarakat diberi perhatian oleh kerajaan. Masalah tanah runtuh yang berlaku di laluan jalan raya menuju ke Kampung Perangkan Marung bahagian Serian akan dikemukakan kepada kementerian berkaitan. Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee Lee Yuen memaklumkan permasalahan tanah runtuh tersebut menarik perhatian beliau ketika melalui laluan berkenaan semasa menghadiri majlis pra-Christmas yang diadakan di kampung berkenaan. Dr. Kelvin Yee Lee Wen menjelaskan beliau akan memastikan kerja-kerja penyelenggaraan laluan terjejas dilakukan dengan segera. Risiko tanah runtuh berlaku amat tinggi, berikutan laluan berbukit dan amat berbahaya terutama ketika musim hujan. Sementara itu, mengulas mengenai kemudahan asas lain, beliau berharap menara telekomunikasi dibina di kawasan itu bagi memudahkan penduduk kampung mendapat akses internet. Beliau berucap demikian pada majlis pemimpin bersama rakyat bersempena pra-Christmas di Balai Raya Kampung Perangkan Marung Serian. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan RM5,000 untuk Balai Raya kampung tersebut selain turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian serta jamuan. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di laluan jalan menuju ke Matang Wildlife Centre Kuching pagi tadi kini sedang dalam proses pembersihan jalan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya Azharul Sahari yang ditemui pemberita di lokasi kejadian memaklumkan pihaknya menerima laporan orang awam pada pukul 8.23 pagi sebelum mengerahkan anggota ke lokasi kejadian.
pada masa sekarang terdapat 3 kali pergerakan, maksudnya pada jam 10.07 ada lagi pergerakan kali ketiga dan tidak melibatkan mangsa, akan tapi di seberang jalan ada kependudukan orang awam lah, maksudnya orang kampung di Sungai Rayu. Maksudnya sekarang tu pergerakan kucing ke matang kucing ke matang waleh, matang waleh ke kucing tersekatlah disebabkan tanah runtuh inilah. Tanah runtuh terbabit dipercayai berlaku ekoran hujan lebat sejak malam tadi yang menyebabkan pergerakan struktur tanah dari bukit runtuh menutupi laluan jalan raya Dua Hala menuju ke Matang Wildlife dan 80 meter dari Kampung Rayu. Terdapat 3 kali pergerakan tanah dikesan dan 2 unit tiang overhead cable di lokasi terjejas. Tambahnya, berdasarkan penilaian awal, tiada lencongan lain sebagai jalan alternatif bagi penduduk yang terkandas. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan mangsa atau pengguna jalan raya dilaporkan. Orang awam di sekitar kawasan terbabit dinasihatkan supaya berhati-hati dan memaklumkan dengan segera jika terdapat sebarang pergerakan tanah berhampiran kediaman masing-masing untuk mengelak sebarang insiden berlaku. Sementara itu, jalan di Sungai Tengang yang dilaporkan terputus akibat dinaiki air awal pagi tadi, kini telah dapat dilalui kenderaan. Menurut Pegawai Pertahanan Awam APM Daerah Sri Aman, Siti Huzaimah Ibrahim, ketika dihubungi pemberita memberitahu pemantauan oleh pihaknya mendapati air surut sepenuhnya. Katanya pembentong yang tersumbat telah menyebabkan berlakunya limpahan air sungai dan laluan berkenaan dinaiki air. Tinjauan kru RTM di lokasi setakat tengah hari tadi mendapati laluan telah boleh digunakan oleh pengguna jalan raya. Sekian sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Muazzili untuk perkembangan dari RTM Kuching, Sarawak. Dan seterusnya kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah untuk perkembangan berita di RTM Perak. Silakan Nasrik. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Semua prajurit muda udara yang baru menamatkan latihan diseru terus menjaga disiplin diri, imej dan nama baik dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, sebarang tindakan yang melanggar etika, peraturan dan undang-undang Angkatan Tentera ataupun undang-undang negara perlu dielakkan. Anasir-anasir yang tidak sihat dan menyalahi undang-undang seperti keterlibatan dengan najis dadah, pencemaran nilai integriti, penglibatan dengan kumpulan-kumpulan ekstremis seperti Daesh, ajaran sesat, hendaklah dijauhi dan dielakkan. Beliau berucap pada Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Udara Siri 61 2019 di Ipoh. Pada majlis tersebut, Muhammad Hidayat Muhammad Latif dianugerah prajurit muda udara terbaik keseluruhan sekaligus menerima Piala Pusingan Panglima Tentera Udara. Seramai 283 pelatih lelaki berjaya menamatkan latihan 6 bulan yang bermula Jun lalu. Menjelang pengisytiharan Pulau Pangkor sebagai Pulau Bebas Cukai PCB pada 1 Januari 2020, pelbagai tarikan baru dan penambahbaikan menanti pengunjung di Pulau Peranginan itu. Esko Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Tan Kahim berkata, setakat ini semua pembangunan yang dirancang berjaya dilaksana dengan baik. Menaiktarafkan segala kemudahan asas yang ada, termasuk jalan, termasuk papat tanda, termasuk jeti, landscape, pencahayaan, kelengkapan dan sebagainya. Dan saya dimaklumkan oleh pihak jawatankuasa telah pun ada yang sudah 100% complete, ada yang above 95% telah pun complete. Beliau ditemui pada sidang media selepas menghadiri program promosi destinasi pelancongan tempatan Jelajah Persona Selangor, Anjuran Tourism Selangor di Ipoh. Program ini dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan dan Kebudayaan, Peradaban Melayu dan Warisan Negeri Selangor, Datuk Abdul Rashid Asari. Lebih 800 waris keturunan tokoh ulama Perak pada era 1530-an iaitu Syed Husin Al-Faraj Jamalulai berjaya dihimpun dalam sebuah majlis kekeluargaan. Kesemua mereka sepakat untuk berkumpul pada program perhimpunan saudara semoyang yang diadakan di Kuala Kangsar. Pengerusi program Syed Azlan Syed Ahmad berkata,
Acara tahunan itu dianjurkan bertujuan mengeratkan silaturahim selain menjadi medan interaksi sesama ahli keluarga. Perhimpunan mula pada 2016, 25 Disember di Kampung Temung, daerah Korkansa. Bermula dengan 7 orang ahli keluarga keturunan Syed Hussein Al-Faraz Jamalulai. Syed Hussein Al-Faraz ni adalah seorang ulama daripada Hadramaut, Yaman, datang ke Nusantara ni untuk mendakwah dan menyebarkan Islam. Program sehari itu diselitkan dengan pelbagai aktiviti, antaranya sore santai, berselawat dan pemeriksaan kesihatan melalui Volunteers on Wheel, Bulan Sabit Merah Malaysia. Sementara itu, waris saudara semoyang menyifatkan program seumpama itu dapat mendedahkan generasi baharu keluarga itu mengenai salah silah persaudaraan mereka. Kita tidak mengenali di antara satu sama lain. Jadi dengan kita berkumpulkan dengan carta salah sila, sebab masing-masing ingin mengetahui asal usul daripada mana. Jadi itulah sebagaimana yang dimaklumkan tadi, kita mempunyai asal usul daripada Patani, daripada Aceh. Kita untuk nak mencari kita punya semua asal usul keturunan daripada mana. Program kita untuk merapatkan silaturahim dan perbincangan untuk kebajikan keluarga. Syed Hussein Al-Faraz Jamalulai adalah penasihat agama, merangkap menteri pertama dalam sejarah Kesultanan Perak yang bermula pada era pemerintahan Sultan Muzaffar Shah I. Laporan itu menutup perkembangan lintas langsung dari Perak kembali semula ke Angkasa Puri. Salam hormat. Baiklah, terima kasih Nasrik untuk perkembangan yang dibawakan dari RTM Perak. Baiklah, sebagai persediaan terutama ketika musim tengkujuh ini, kita dapatkan makluman cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Muhammad Nafizi, Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa bagi rantau negara. Didapati ribut petir yang berlaku sejak pagi tadi di sekitar daerah Rompin, Mersing dan juga Pulau Tioman dijangka akan semakin reda dan akan reda sepenuhnya sedikit masa lagi. Namun ribut petir dijangka akan mula berlaku di daerah-daerah di sekitar selatan Perak, Lembah Kelang dan juga di sekitar selatan Johor ini sehingga awal malam nanti. Manakala cuaca adalah baik bagi negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung untuk hari ini. Kita ikuti pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati ribut petir berlaku di hampir kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, terutamanya di Sarike dan juga Betong, dan ianya dijangka akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Selain itu, terdapat juga pengaruh angin timuran yang dikesan di sekitar negeri Sabah dan keadaan ini dijangka mampu untuk membawa kadar kelembapan yang tinggi bagi beberapa hari yang akan datang. Sehubungan dengan itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sabah, iaitu di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Dan keadaan ini dijangka berlanjutan sehingga 24 Disember nanti. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh amaran. Justru itu, orang ramai khususnya di kawasan berkedudukan rendah, juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan sentiasa berusaha memastikan koordinasi dan penyelarasan pengurusan bencana dapat diuruskan dengan lebih cekap dan efisien. Tabung bantuan bencana negara yang telah dilancarkan pada 8 Oktober 2019 akan dapat menyelaras bantuan yang anda sumbangkan. Saya berharap
Kewujudan tabung ini dapat menggalakkan penglibatan orang ramai untuk membantu mereka yang memerlukan. Baik, bertemu kembali. Ibu terlantar sakit, ayah pula hilang entah ke mana. Namun dugaan itu tidak menjadi penghalang bagi pelajar SMK Pasir Mas Kelantan, Zanatul Nur Afini Muhammad Nur, 15 tahun, untuk memperoleh keputusan 8A dalam PT3 yang diumumkan Khamis lepas. Nur Afini menyifatkan keputusan itu adalah hadiah terbaik untuk ibunya yang koma sejak 2015. Bagi Nur Afini, ibu adalah penguat semangat untuk terus belajar dan berazam menggapai kejayaan lebih cemerlang pada masa hadapan. Tatkala menunjukkan keputusan kepada ibunya, perasaan sebab tidak dapat dibendung gadis sunti ini meski tahu ibu tidak mengerti apa-apa. Hormat cikgu, homework kena buat semua. Gapo-gapo cikgu minta tolong buat je, tak payahlah komen gapo-gapo. Okey, macam semaya jangan tinggal, solat hajat, solat tahajud kena buat semua. Nur Afini ditemui di rumahnya di Kampung Gong Batu selepas menerima kunjungan daripada guru-guru SMK Pasir Mas dan Badan Bukan Kerajaan NGO Third Force yang membawa sumbangan keperluan dapur dan zakat kepada keluarga ini. Dari segi akademik ni memang kita akan, kalau di sekolah tu memang kalau di SMK Pasir Mas ni memang kelas tambahan tu tak pernah lekang lah. Especially kalau kelas sains tuling. Memang daripada tingkatan 4 lagi kita buat lah kelas tambahan. Biasanya dari segi sumbangan tu okeylah, bolehlah, dan Afini biasanya melebihkan bantuan susu untuk mak dia. Sudah ada penaja yang nak bayar bantuan bulanan untuk tuition Afini untuk SPM akan datang. Dan kita cuba lagi cari mana-mana yang cuba nak sumbangkan untuk keluarga Afini. Ibu Afini, Zabidah Mat Hashim, 57 tahun, koma selepas diserang strok dan memerlukan penjagaan rapi daripada ahli keluarga. Selain Afini, abangnya Muhammad Idham, 20 tahun, turut sama menjaga Zabidah dan terpaksa mengetepikan kepentingan diri dengan tidak melanjutkan pengajian ke institusi kemahiran meski menerima tawaran. Idham kini bekerja di kedai menjual pakaian terpakai dengan pendapatan kira-kira RM600 sebulan bagi menampung perbelanjaan keluarga. Hari-hari tu saya ada buat jadual dah lah untuk dia. Macam tukar pamper ke apa, susu ni kali sehari saya buat belakang dah jadual. Kiranya semua kita ikut jadual tu lah. Kalau mula-mula tu susah jugalah mula-mula tu. Tapi dia lama-lama tu kita rasa biasa. Kisah pengorbanan dan kejayaan Nur Afini ini turut tular di media sosial sejak Jumaat lalu. Bela sedikit perkembangan sukan, Kelantan United KUFC menanti kelulusan sijil pelesiran kelab dari Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi melayakkan mereka beraksi saingan Liga Premier musim depan. Setiausaha Eksekutifnya Wan Muhammad Zul Iqman berkata, semua kelengkapan dokumen telah diserahkan kepada FAM untuk penilaian lanjut. Jelas Zul Iqman pihaknya menunggu keputusan dari badan induk berkenaan paling awal Januari depan bagi membolehkan pasukannya mengumumkan senarai penuh pemain yang membarisi KUFC musim depan. Hasil pertemuan dengan FAM minggu lalu secara dasarnya tiada sebarang masalah berikutan pihaknya tidak dibebani hutang yang menjadi syarat ditetapkan FAM untuk diluluskan. KUFC menjadi pendatang baru Liga Premier selepas muncul juara pada saingan Liga M3 musim ini. Sementara itu, KUFC akan mengekalkan ketua jurulatihnya musim ini iaitu Zahazmi Ismail bagi membimbing pasukan menghadapi saingan Liga musim depan. Selain mengekalkan warna rasmi iaitu merah hijau. Baiklah, laporan itu mengakhiri N5 untuk petang ini. Alternatif untuk berita terbaru, layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi MyClick RTM untuk anda tonton semua saluran RTM yang kami tawarkan. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeView 123. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM yang diiktiraf jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Ismail Adnan, Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku.